نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ووالاه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jabatan kuasa, muslimin muslimat, para asatizah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan qanun jenayah syar'iyah dalam bab hudud, iaitu salah satu daripada kesalahan jenayah, ya, cabang kesalahan jenayah dalam Islam. Dan kita membahaskan kesalahan yang pertama, iaitu kesalahan zina, ya, zina. Sebagaimana yang kita bincangkan, zina terbahagi kepada zina muhsan dan zina ghairu muhsan, ya. Muhsan maknanya zina muhsan bererti zina di antara orang yang atau dilakukan oleh orang yang telah berkahwin dan merasai persetubuhan yang halal, kemudian dia berzina, maka itu namanya zina muhsan, ya. Zina muhsan hukumannya adalah rejam, ya. Ghairu muhsan ialah orang yang belum pernah merasai persetubuhan yang halal, walaupun dia mungkin pernah berkahwin tapi tak pernah bersetubuh secara halal, kemudian dia berzina, maka dia ghairu muhsan. Ghairu muhsan, zina ghairu muhsan, maka disebat 100 sebat dan dibuang negeri setahun. Okey. Kemudian berkenaan dengan hukuman sebat itu sabit dalam Al-Quranul Karim, jelas dalam Al-Quranul Karim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Penzina perempuan, penzina lelaki, kedua-duanya disebat 100 sebat dan dibuang negeri selama setahun, ya. Dibuang negeri selama setahun. Surah An-Nur ayat 2, ya. Kemudian orang yang berzina muhsan, tadi ghairu muhsan sebat 100 dan buang negeri setahun, itu dalilnya Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian orang yang muhsan dalilnya adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu sebagaimana yang telah kita sebut sebelum ini, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa thaybu bil thaybi jaldu mi'ah war rajmu. Penzina, ambillah hukuman daripadaku, Nabi ulang, ambillah hukuman daripadaku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendatangkan keputusan dalam perkara zina, iaitu jika sekiranya anak dara dengan anak teruna berzina disebat 100 sebat dan dibuang negeri setahun, dan duda dan janda yang berzina disebat 100 sebat kemudian direjam sampai mati, ya. Kemudian dikuatkan oleh hadis, ya, yang diriwayatkan yang merupakan, ya, khutbah Sayyidina Umar, ya, menceritakan tentang
Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, diturunkan kepadanya kitab, dan padanya diturun ayat-ayat rejam, ya, ayat rejam, ya. Kami kata Sayyidina Umar, kami yakni para sahabat baca ayat-ayat tersebut, ya, dan kami melihat ayat tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan hukuman tersebut, iaitu hukuman rejam, ya. Dan kata Sayyidina Umar, aku takut bahawa apabila zaman telah berlalu lama, maka akan ada orang kata, mana ada undang-undang rejam dalam Al-Quran, ya, lalu mereka menjadi sesat, ya, dengan meninggalkan fardu, ya, perintah Allah yang diturunkan, sedangkan maka rejam itu adalah hak yang sebenarnya ke atas orang yang berzina dari kalangan lelaki dan perempuan apabila mereka itu muhsan, ya, apabila dapat ditegakkan keterangan bukti ataupun au kana hamlun, iaitu mengandung dalam keadaan tidak ada suami, dalam keadaan berkahwin tetapi tidak mampu suami itu untuk menyebabkan dia mengandung, seperti kanak-kanak ataupun orang lelaki yang telah terpotong kemaluannya, ya, ataupun dengan pengakuan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i, suatu hadis yang sahih, ya. Jadi itu dalil-dalil. Kemudian timbul perbincangan kita berkenaan dengan satu kesalahan yang mungkin, ya, melibatkan kita katakan perlakuan zina, iaitu penetration, tetapi bukan kepada faraj, tapi kepada dubur, yang dipanggil sebagai liwat, iaitu liwat itu dari segi definisinya adalah persetubuhan di dubur, ya, sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan, maka dia adalah kesalahan hudud di sisi Imam Syafi'i terutamanya, ya, dan jumhur, majoriti, kecuali persetubuhan pada dubur isteri, dia tidak tergolong di bawah kategori hudud, tapi tergolong di bawah kategori ta'zir. Hudud dan ta'zir, dua benda yang berbeza, dua cabang hukum yang berbeza. Okey, melakukan persetubuhan di dubur liwat hukumnya haram, sama seperti setubuh di faraj perempuan yang bukan isteri, dan juga sama hukumnya dengan berzina. Ini sebagaimana dalam Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar, mereka yang melakukan liwat wajib dikenakan hukuman hudud, iaitu direjam sehingga mati. Jika ia muhsan, dikenakan sebab 100 sebab, dibuang negeri setahun jika dia ghairu muhsan, ya. Orang yang melakukan kesalahan liwat sama hukum dengan orang berzina, berdasarkan dalil-dalil yang berikut: idza atar-rajulu ar-rajula fahuma zaniyan, ya. Apabila lelaki mendatangi lelaki, yakni liwat, maka kedua lelaki itu adalah berzina. Jadi apabila zina, hukumnya adalah zina. Jadi terdapat pula hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, "Ma wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin farjumu al-a'la wal asfal." Sesiapa yang
mendapati, mengetahui atau melihat orang melakukan perbuatan kaum Lut, maka hendaklah direjam yang di atas dan juga direjam yang di bawah. Orang yang melakukan liwat itu, hak atas kena rejam, hak bawah pun kena rejam. Ya. Jadi berkenaan dengan liwat ini, kalau dia dikategorikan sebagai zina, maka pembuktiannya adalah sama dengan zina. Sama ada dia merupakan penyaksian syahadah, ya, maka bi'arba'ati syuhada atau 4 orang saksi. 4 orang saksi kalau dia dikategorikan di bawah hudud ataupun sama dengan zina. Tapi jika sekiranya ia didakwa di bawah kesalahan ta'zir, sebagaimana pendapat Imam Hanafi, mazhab Hanafi, Imam Hanafi, ya, dia kata liwat adalah kesalahan ta'zir. Sebab beza antara liwat dan zina. Zina pada dasarnya, zina ini dia yang pertamanya boleh menyebabkan berlakunya mengandung, ya, anak luar nikah. Adapun liwat sekali-kali tak akan produce, tak akan ada anak lah, tak akan ada keturunan daripada liwat tersebut. Kedua-duanya merosakkan keturunan. Satu, rosak keturunan, tidak ada jalur keturunan, tidak diakui jalur keturunan, iaitu bapa dia tidak ada bapa, tidak diiktiraf bapaknya. Kalaupun ada, dia diiktiraf dari sudut hubungan dia dengan mak dia, dengan ayah dia tak ada. Sedangkan liwat itu sendiri, dia merosakkan keturunan, tak ada keturunan langsung lah. Tak ada, tak boleh keturunan. Sebab ada lelaki suka lelaki, mana dia boleh mengandung, ya? Tak boleh. Jadi dengan sebab itu dia ada dua perbezaan. Sebab itu pada pandangan mazhab Hanafi, dia adalah ta'zir, tapi hukumannya adalah bunuh. Walaupun ta'zir, hukumannya adalah bunuh pada sisi mazhab Hanafi. Okey, itu liwat. Jadi kalau dia di bawah ta'zir, kalau di bawah zina, liwat termasuk zina, maka dia perlu pembuktian yang berat. Tapi apabila ta'zir, dia tak perlukan 4 saksi. Tak perlu 4 saksi. Memadai dengan ada saksi. Mungkin seorang sudah mencukupi, ataupun mungkin dengan DNA pun boleh terpakai, dengan video pun boleh terpakai kalau dia di bawah ta'zir. Tetapi kena diperiksa lah. Maknanya kalau video itu tempered, kalau DNA itu tempered, tak bolehlah. Dia mesti disiasat, dibuktikan, ya, dibuktikan di mahkamah bahawa betul-betul pada hakim dia betul berlaku, maka dia boleh dijatuhkan hukuman. Berbeza dengan zina, tak boleh, memang 4 orang saksi. Kalau tak ada 4 saksi, memang kena lepas. Ataupun dengan pengakuan, dia mengaku mengandung, memang tidak lah zina mengandung. Orang liwat memang tak ada mengandung, nak bukti mengandung tak ada lah, tapi bukti dia mengaku ataupun saksi, 4 orang saksi kalau di bawah zina. Tapi kalau di bawah, iaitu hudud lah, kesalahan hudud. Tapi kalau di bawah ta'zir, maka tak perlukan. Yang ada ialah suatu kita katakan hakim dapat membuat keputusan berdasarkan kepada event, kepada kejadian tersebut, kronologi dia dan juga bukti-bukti yang ada, walaupun tidak mencapai kepada tahap 4 orang saksi, boleh dijatuhkan hukuman liwat. Ya, nanti kita akan berbincang dengan lebih panjang lebar pandangan berkenaan dengan isu liwat ni. Ini secara ringkas berkenaan isu liwat, ya, sebab tajuk kita adalah hudud dan zina. Ya. Yang kedua, mendatangi binatang, ya, berzina dengan binatang. Jadi berzina dengan binatang ini memang bukan zina lah,
Kalau pun panggil zina tapi dia tak, ataupun dia tak termasuk hukuman hudud tapi ta'zir ya. Tapi juga terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang hukuman orang yang berzina dengan hayawan ini, dibunuh orang dan hayawannya. Hayawan dan orang sekali kena bunuh. Okey. Bersetubuh dengan orang yang telah mati. Bersetubuh dengan orang yang telah mati, ya. Lelaki yang menyetubuhi perempuan yang telah mati yang bukan isterinya, bukan juga zina, ya, bukan zina, tapi dikenakan hukuman ta'zir. Hukumannya adalah ta'zir kepada orang yang melakukan zina dengan mayat. Zina dengan mayat. Ni benda ni memang ada berlaku lah, ada berlaku. Jadi hukuman tu memang ada, iaitu ta'zir. Yang kedua, perempuan tadi lelaki bersetubuh dengan mayat. Sekarang ni perempuan pula memasukkan zakar orang mati ke dalam farasnya, ya. Jadi perempuan yang masuk ke zakar lelaki yang telah mati yang bukan suaminya, pada asalnya boleh macam zina lah, tetapi dia bukan zina, maka hukumannya adalah ta'zir. Hukumannya adalah ta'zir. Kenapa dengan orang mati? Sebab tak ada reaction, tak ada kita katakan kesan mengandung tu, tak ada, ya? Mengandung tak ada. Hak mati mungkin, tapi boleh jadi, ya, refleks akhir boleh. Contohnya lelaki kan, kadang-kadang ada orang mati, tiba-tiba dia bangun. Orang kata, hantu. Sebenarnya bukan hantu, tapi refleks terakhir dia ada lagi. Dia punya sinaps dia tu masih lagi berhubung, yang tak lepas masa dia mati. Lepas sekejap baru dia terlepas, baru dia bangkit. Orang ingatkan dia hidup ataupun ada benda. Tak ada pun. Bukan. Ya, boleh jadi macam tu, ya. Jadi serupalah juga dengan lelaki. Jadi kalau sinaps tu, dia punya konteks, dia punya tu masih ada dan mani masih ada, boleh jadi dia boleh ejaculate, boleh keluar juga dia punya mani dia tu. Dan mani mungkin kalau secara saintifiknya dia di luar daripada badan dia, life dia adalah 72 hours, 72 jam, 3 hari. Mani boleh tahan dekat luar 72 jam. Jadi kalau mak dalam, wallahu taala alam macam mana, mungkin kalau terjadi, kalau terjadi mungkin boleh mengandung, mungkin terpacut, tapi mungkin mati, wallahu taala alam. Kalau dia berlaku dalam tempoh yang dekat, mungkin boleh jadi. Tapi dari sudut hukumannya, dia bukan hudud, dia ta'zir. Dia ta'zir. Okey. Jadi tidak boleh dikenakan hukuman hudud sama ada lelaki menyetubuhi mayat atau perempuan yang menyetubuhi mayat lelaki. Dianggap satu perbuatan yang keji, tetapi tak sampai kepada peringkat dikenakan hukuman hudud. Sebab kalau kena hukuman hudud, maknanya kalau belum kahwin sebat 100, kalau dah kahwin rejam, tapi tidak kena, dua-dua tak kena. Okey. Lelaki atau perempuan yang Islam, baligh dan berakal, bersetubuh dengan orang gila, semua orang gila. Lelaki Islam balik, dia bersetubuh dengan orang gila, perempuan. Ini pun banyak juga berlaku, sebab orang gila ni dia tak pandai nak tolak, ataupun mungkin boleh dia pujuk dengan mudah, ataupun susah nak memberitahu. Jadi orang pun ambil kesempatan. Jadi apabila berlaku macam ni,
Apa kedudukannya? Kedudukannya adalah zina bagi lelaki tadi, iaitu kena sebat 100 sebat, dan juga yang keduanya dia kena buang negeri, ataupun di zaman ini mungkin penjara adalah lebih relevan berbanding dengan buang negeri. Dan disebabkan kerana dia telah mencerobohi faraj seorang, yang mana orang tu sepatutnya kalau dia kahwin dia dapat mahar, maka wajib lelaki itu membayar mahar mithli, kena bayar mas kahwin tambahan daripada kesalahan dia tadi. Dihukum dengan sebat 100 sebat, penjara setahun, kena tambah satu lagi bayaran mahar, mas kahwin. Jangan bayar mas kahwin, jangan bayar mas kahwin. Mas kahwin itu mahar mithli. Mahar mithli ni kita kira uruf lah, kita kira tradisi kat sini berapa, itu kena bayar, ya. Dan boleh ditetapkan oleh pemerintah berapa banyak nak kena. Kalau tak pun ikut tadi boleh. Mungkin sesuai dikenakan dengan bayaran yang berat. Kalau walaupun mahar, tapi ambil mahar yang sebagaimana Nabi ambil mahar bagi anaknya dan bayar mahar Nabi kepada isterinya, iaitu 400 dirham. 400 dirham mungkin boleh mencecah 30 hingga 50 ribu. Mungkin boleh mencecah lah, mungkin boleh mencecah. Jadi itu hukuman tambahan, ya. Kalau dia dikategorikan sebagai zina. Macam mana nak kategorikan zina ataupun ta'zir? Sebab dia boleh juga ta'zir, sebab dia rogol sebenarnya. Sebab orang yang gila ni, dia tak boleh berikan persetujuan. Orang gila jual rumah, tak boleh, ya? Orang gila jual tanah, tak boleh. Beli, tak boleh, duit banyak. Dia gila, duit banyak, nak beli tanah ni, beli, tak boleh, tak sah, ya. Istilahnya ialah void ab initio. Awal-awal lagi dah batal, tak boleh nak teruskan kontrak tadi, ya. Kontrak tadi adalah kontrak yang tidak sah. Jadi tak boleh. Jadi macam mana zina, dia dipaksa, maka dia rogol. Maka rogol, kalau mazhab Syafi'i rogol zina, tapi para ulama termasuk Hanafi menyatakan dia adalah kesalahan ta'zir. Ni secara ringkas dulu lah, nanti kita bincang pandangan ulama secara panjang lebar dan kitab-kitab yang ada yang menyebutnya. Hari ni kita sebut secara ringkas dulu, iaitu kalau dikenakan ta'zir. Sebab kalau zina, rogol, orang gila susah tau. Jadi nak bukti, jadi akhirnya tak boleh nak ditegakkan keadilan. Payahlah, buat kata tak boleh, payah. Maka House of Legislative body boleh buat undang-undang mengambil, menerima pakai pandangan yang menyatakan bahawa rogol adalah satu kesalahan ta'zir. Dengan sebab dia didakwa di bawah ta'zir, maka tak perlu kepada 4 orang saksi. Kalau orang gila ni 4 orang saksi juga, payahlah 4 orang saksi. Orang gila pula tu bawa lari apa semua, payah. Jadi boleh dengan cara yang kita sebut tadi, ya. Kronologi of event dan pemeriksaan kesihatan, dan juga mungkin ada DNA dan sebagainya, boleh membuktikan. Tapi kisahnya tadi, apa hukuman yang kena? Okey, hukuman kalau hudud tak lepas daripada 2, iaitu rejam sampai mati, muhsan, ataupun sebat 100 sebat, tambah dengan penjara setahun. 2 tu saja kalau hudud zina, hudud bagi kesalahan zina. Jadi kalau ni, tapi yang gila tadi, orang gila tadi, lepaslah, sebab dia tak bersalah, dia tidak dikira bersalah. Bahkan rufi'al qalam an thalathati an as-sabi hatta yahtalim
wan naimi hatta yastayqidha wal majnun hatta yafiqa. Ya, tak dikira sebagai satu dosa bagi orang yang, bagi tiga jenis orang, iaitu yang pertama kanak-kanak sehingga dia baligh, ya, bermimpi. Orang yang tidur sehingga dia jaga, dan orang gila sehingga dia baik daripada gilanya. Jadi tak kenalah, tak salah, sebab dia walaupun kata dia setuju, persetujuan tak dikira, tak diambil kira. Jadi tapi hukuman bagi lelaki tadi rejam atau musbat kalau menurut hudud. Tapi kalau menurut takzir, hakim boleh menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dia, dan boleh sampai menurut pandangan setengah ulama kepada hukuman bunuh sekalipun. Orang rogol boleh sampai kepada hukuman membunuh. Okey. Tadi lelaki, ni perempuan pula okey. Dia tak gila, tapi dia cari orang lelaki gila untuk dia berzina. Sama juga dengan kes lelaki yang siuman bersetubuh dengan perempuan yang tidak siuman. Sekarang ni lelaki yang perempuan yang siuman tapi bersetubuh dengan lelaki yang tidak siuman. Jadi perempuan ini dia terletak hukuman padanya ialah hukuman zina, kesalahan hudud, maka dia boleh disebat ataupun direjam. Ya, dia agak berbeza sikitlah. Mungkin nak kata rogol tu agak, ya, tapi boleh dilihat dari sudut tersebut dan boleh diinikan. Okey, tetapi dalam kitab kitab, ya, Fiqh ala Madhhabil Arba'ah, ya, dia menyebut bahawa kalau orang perempuan, ya, melakukan perzinaan dengan lelaki yang tidak berakal, maka direjam kalau muhsan, disebat 100 sebat, dan dibuang negeri selama setahun bagi ghairu muhsan. Ya, orang gila bebas daripada sebarang hukuman, tak kena langsung. Ya, okey. Bersetubuh dengan mahram. Okey. Bersetubuh dengan mahram ini juga adalah satu kesalahan yang berat. Man waqa'a ala dhati mahramin minhu faqtuluh. Lelaki yang bersetubuh dengan mahram adalah diistilahkan oleh syarak berzina dengan mahram, ya, incest, dan wajib dikenakan hukuman bunuh ke atas lelaki itu, berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waqa'a ala dhati mahramin minhu faqtulu. Ya, mereka yakni lelaki yang bersetubuh dengan perempuan yang menjadi mahramnya, hendaklah kamu bunuh dia. Cuma dalam hukuman ini lelaki yang dibunuh kerana melakukan persetubuhan dengan mahram. Hukuman bunuh yang dikenakan atas lelaki yang menyetubuhi mahram itu kerana lelaki itu dianggap telah menghalalkan perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala, menjadi murtad. Ya, dalam berdasarkan kepada hadis man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang murtad dibunuh. Ya, maka orang ini menghalalkan yang haram, iaitu menyetubuhi orang yang kalau kahwin pun tak boleh. Kahwin pun tak boleh, ni disetubuhi. Jadi dia lagi beratlah maksudnya, maka dia telah dianggap sebagai murtad, iaitu derhaka kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, dibunuh berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi itu orang yang melakukan persetubuhan dengan mahram. Okey, kalau kita lihat, ya, di sana dalam kesalahan yang melibatkan pula persetubuhan dengan kanak-kanak. Yang pertama, lelaki bersetubuh dengan kanak-kanak perempuan.
Dia sama macam lelaki bersetubuh dengan orang gila. Lelaki tadi dia dihukum hudud, kanak-kanak tadi bebas. Kalau yang bersetubuh itu perempuan yang dewasa bersetubuh dengan kanak-kanak lelaki, maka perempuan yang bersetubuh tadi dihukum dengan hukuman hudud zina, dan kanak-kanak tadi tidak dikenakan hukuman jika sekiranya dia adalah seorang kanak-kanak lah, yang betul-betul kanak-kanak lah, ya. Tapi kanak-kanak tadi jika sekiranya mumayyiz, dikenakan hukuman ta'zir. Kanak-kanak tadi kalau dia mumayyiz, dikenakan hukuman ta'zir, ya. Kalau dah mumayyiz, malah dia kanak-kanak lagi tapi dah reti, dah pandai dah. Macam budak-budak sekarang kan, umur 8 tahun, 9 tahun dah reti dah. Dah reti, ya. Banyak kes-kes, ya, berlaku, ya. Abang berumur 7 tahun meliwat adik berumur 5 tahun. Ada berlaku. Kalau 7 tahun tu memang mumayyiz, mungkin mumayyiz. Kalau tak reti lah, benda macam orang dewasa je reti ni, ya. Tapi katanya bila disiasat, dia kata dia tengok abang dia, abang sepupu dia buat dekat dia, dia mangsa. Jadi dia pun ulang benda yang dibuat pada dia tu kepada adik dia sendiri. Jadi kalau mumayyiz dikenakan ta'zir, ya. Jadi baligh syarat kena hukuman hudud. Kalau tak baligh tak kena hudud, ya. Tak baligh tak hudud. Lelaki atau perempuan tak kena hudud kalau belum baligh, tapi kena ta'zir saja, ya. Perempuan-perempuan yang sudah baligh bersetubuh dengan kanak-kanak, samalah juga tadi, kena hukuman hudud kepada perempuan yang baligh tadi. Kanak-kanak tadi dia kena hukuman ta'zir. Perempuan tadi hukuman hudud, ya. Kanak-kanak hukuman ta'zir. Okey. Bukti-bukti untuk mensabitkan kesalahan zina. Sekarang kita berbincang berkenaan bukti macam mana, standard of proof, ya. Apakah bukti yang diperlukan untuk menghukum ataupun menjatuhkan hukuman di bawah hudud bagi orang yang berzina, di bawah jenayah syariah, ya. Jadi orang yang melakukan zina tadi, untuk mensabitkan dia dengan kes zina, wajib, ya, dikenakan hukuman hudud. Maka perkara-perkara ini salah satu daripadanya boleh ditegakkan. Salah satu, bukan semua sekali. Yang pertama, disaksi. Kalau zina itu disaksikan oleh 4 orang saksi lelaki. Dalam 4 orang tetapi lelaki pula tu. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, ya, iaitu 4 orang lelaki daripada kalangan kamu. Dan siapa yang melakukan perbuatan keji zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang lelaki di antara kamu menjadi saksi terhadap perbuatan mereka itu. Jadi kenapa lelaki saksi untuk zina? Ya, ialah zina ni selalunya berlaku di tempat yang agak tersembunyi, ya. Mungkin berlaku dalam rumah, ya, ataupun mungkin berlaku di tempat-tempat yang tertentu yang orang perempuan jarang-jarang akan bahkan perempuan tadi mungkin terdedah kepada intimidation, gangguan-gangguan. Maka janganlah menganggap bahawa disebabkan lelaki yang jadi saksi, Islam tidak mengiktiraf orang perempuan. Bukan, ya. Tapi kerana benda ni kesalahan jenayah berat dalam Islam, dia boleh membawa kepada hukuman sebab ataupun rejam. Dia boleh hukuman rejam ni, orang yang nak kena hukuman tu mungkin boleh
mendatangkan ketakutan, intimidasi kepada saksi. Jadi orang perempuan agak tidak kita kata tidak apa ni, tidak patut didedahkan kepada masalah yang sebegitu, ya. Tak patut, ya, dikenakan begitu. Walau bagaimanapun secara hukumnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan 4 orang lelaki. Jadi bagi orang Islam tak ada persoalan. Bila Allah yang sebut tak ada persoalan. Cuma kadang-kadang orang yang tanya tu tak faham Islam atau orang bukan Islam. Kenapa orang perempuan tak boleh jadi saksi? Allah tak jadikan perempuan saksi sebab menjaga kemuliaan dia, bukan sebab merendahkan taraf dia. Okey, itu jawapannya bagi orang perempuan kenapa tak boleh jadi saksi dalam kes zina, ya. Yang keduanya, kesalahan zina dalam Islam adalah merupakan satu kesalahan maruah. Sebab itu dia perlu saksi yang sangat berat, 4 orang. Bahkan dalam kes bunuh tak perlu 4 orang pun. Antara bunuh dengan zina ni, sebenarnya zina ni lagi memalukan. Lagi memalukan, ya. Okey, dia melibatkan maruah, ya. Okey, yang kedua, yang pertama itu 4 orang saksi lelaki. Lelaki itu pula ada syarat-syarat dia, nanti kita akan bincangkan, iaitu adil. Kita akan bincangkan. Yang kedua, ikrar, pengakuan orang yang melakukan zina, ya. Dia ikrar, pengakuan itu dibuat di hadapan hakim atau qadi sahaja, tak boleh luar. Dalam majlisul qada, dalam mahkamah. Kalau dia mengaku di masjid tak boleh pakai, mengaku depan Kaabah pun tak boleh pakai. Dia hanya mengaku di hadapan hakim saja. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, qarinah, iaitu perkara yang menunjukkan berlakunya zina, seperti hamil, mengandung bagi perempuan yang tidak bersuami, atau tidak diketahui perempuan itu ada suami, ataupun nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pembuktian yang ketiga yang disebut sebagai qarinah, ya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini memberi manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, anugerahlah kepada kami kefahaman dalam urusan agama kami, ajarilah kami takwilan kitab-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikanlah pada pandangan kami, pandangan hati kami, yang benar itu adalah benar, yang hak itu adalah hak, lalu loronglah pada kami untuk mengikuti yang benar dan yang hak. Jadikanlah pada pandangan kami, pada pandangan hati kami, bahawa yang salah itu salah, yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, lalu selamatkanlah kami daripada mengikuti yang sesat, yang batil itu, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini suatu perhimpunan yang Engkau beri berkat dan rahmat. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini suatu perpisahan yang Engkau berikan pengampunan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat menyambut Ramadan.